Salam sejahtera dan terima kasih saya ucapkan kepada Yang di-Pertua di atas ruangan yang diberikan kepada Seratok untuk turut sama mengambil bahagian dalam perbahasan kajian separuh penggal RMK 12 2021-2025. Isu yang pertama yang saya nak ketekankan ialah Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia ZEE di Laut Cina Selatan. Yang di-Pertua, saya rasa terpanggil untuk memberi pandangan dan cadangan terhadap isu-isu keselamatan dan pertahanan di negara di kawasan perairan wilayah Sabah Sarawak dan kawasan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE Malaysia. Sememangnya, kita menyambut baik apa-apa langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia menjaga keselamatan dan kedaulatan demi menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Oleh demikian, rancangan untuk membangunkan pangkalan tentera laut di Bintulu, Sarawak hendaklah dilaksanakan dengan seberapa segera. Pangkalan tentera laut ini nanti mestilah dilengkapkan dengan sistem pertahanan laut yang canggih dan kapal yang moden untuk memastikan kesiapsiagaan tentera laut kita. Ini amatlah penting untuk menjaga kepentingan dan hak negara di perairan Malaysia dan ZEE di Laut Cina Selatan. Kawasan tersebut mempunyai potensi kekayaan sumber asli seperti petroleum yang amat besar. Pada masa sekarang, banyak pelantar-pelantar minyak negara beroperasi di kawasan itu di samping usaha-usaha mencari gali yang semakin giat dilakukan. Malaysia mesti mempertahankan kuasa haknya untuk menerka, menjaga, mentadbir di kawasan ZEE selaras dengan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1982 mengenai Undang-Undang Laut. Adalah amat mengecewakan apabila sering berlaku pencerobohan oleh kuasa luar yang besar terhadap ZEE Malaysia. Malahan, sering dilaporkan bahawa kadang-kadang kapal perna pantai dari China yang besar berlabuh lama bersebelahan dengan pelantar minyak kita yang sedang beroperasi. Ada juga jaraknya amat dekat, lebih kurang 500 meter saja. Sememangnya pekerja-pekerja pelantar minyak terasa diintimidasikan oleh kapal asing yang besar ini. Baru-baru ini dilaporkan 4 buah kapal Cina dan 3 daripadanya adalah kapal militer maritim Cina menceroboh masuk ZEE Malaysia sejak 21 Jun lalu. Dan TLDM sedang memantau kehadiran kapal asing tersebut. Kawasan tersebut adalah dikenali sebagai beting petinggi ali, terletak di dalam ZEE Malaysia, akan tetapi dituntut oleh China melalui 9 dash line ataupun 9 garis putus yang tak diiktirafkan oleh mana-mana negara di rantau Asia. China juga didapati telah meletakkan kawasan tersebut di dalam peta standard edisi 2023-nya. Mana mungkin sebuah negara yang terletak beribu-ribu batu jauhnya ada hak menuntut kawasan ZEE di Malaysia. Oleh itu saya menyeru kerajaan Malaysia untuk bertindak tegas membantah tindakan China itu dan protes tidak mengakui 9 garis putus China tersebut secara berterusan. Malaysia tidak boleh berdiam diri atau bertindak balas hanya jika ada isu timbul. Negara lain di Asia seperti Filipina, Vietnam, Indonesia telah menunjukkan ketegasan mereka menjaga ZEE mereka daripada dicerobohi oleh China. Malaysia juga mesti tegas seperti mereka. Kita tak boleh memberi mesej kelabu, tak jelas. Seperti yang Tambun sebut mengatakan Malaysia boleh runding. Tindakan China itu menceroboh, bukan datang untuk berunding dan mereka menuntut. Untuk menegaskan pendirian Malaysia amatlah memerlukan aset TLDM yang baru, terutama LCS, Lateral Combat Ship. Sebab itulah isu kelewatan pembinaan LCS ini menjejaskan keselamatan negara kita sebenarnya. Sesiapa yang bertanggungjawab mestilah dibawa ke muka pengadilan. Pen Borneo dan keperluan tambahan paten. Yang di-Pertua, saya terpanggil sekali lagi ke Dewan ini untuk minta keperincian dan status sebenar pembinaan lebuh raya Pen Borneo di Sarawak, terutamanya di kawasan Serikeh. Saya masih ingat KKR menjawab pada sidang dulu bahawa Pen Borneo di Sarawak akan siap menjelang bulan September 2023 bulan ini. Akan tetapi semua pengguna Pen Borneo terutama di kawasan Serikeh sedar adalah mustahil untuk siap bulan September ini. Memandangkan kerja-kerja di lapangan masih berterusan dan besar kemungkinan takkan siap pun tahun ini. Inilah yang saya maksudkan dulu, iaitu tarik siap sentiasa berubah-ubah.
Oleh itu, sekali lagi saya minta tarikh siap sebenar di kawasan Serikeh Batanggor tersebut. Selain daripada itu, isu hangat kawasan Seratok ialah berkenaan dengan Pen Borneo, iaitu kekurangan piten yang digunakan untuk memudahkan pengguna jalan raya. Banyak isu rungutan rakyat diluahkan dalam media sosial menyatakan tidak puas hati akan kebentuk jalan yang kurang piten dari Berayang sehingga ke Simpang Bajau. Di kawasan Simpang Awek misalan, semua rakyat tinggal di sepanjang jalan Awek Ulu Kabau terpaksa pergi ke piten di kerangannya jauhnya ke Seratok. Sebanyak lebih daripada 50 buah rumah panjang dan 5 buah sekolah rendah di kawasan jalan Awek Ulu Kabau terkesan. Keadaan yang sama juga dihadapi oleh penduduk di kawasan Berayang Mudung, di mana kekurangan piten menimbulkan masalah kepada penduduk sekitar. Sepatutnya, reka bentuk jalan hendaklah dibuat berdasarkan keperluan dan keselesaan penduduk setempat. Kalau banyak sangat rungutan, maknanya ada sesuatu yang tidak betul dengan reka bentuk jalan yang tidak sesuai itu. Janganlah pula KKR memberi jawapan macam acuh tak acuh sahaja dengan mengatakan tidak ada keperluan untuk tambahan piten di kawasan Berayang dan Simpang Awek. Buatlah penambahan seperti yang diminta oleh rakyat. Oleh itu, saya ingin menyuarakan permohonan penduduk Seratok meminta KKR membuat lagi banyak piten terutama yang berdekatan dengan Simpang Awek dan Berayang Mudung. Jalan Kupang Bajau. Yang ini betul, saya juga telah sekali kalinya menyeru pembinaan Jalan Kupang Bajau dilaksanakan dengan seberapa segera. Isu pembinaan jalan ini telah berlarutan sejak dari RMK 11 dulu dan sudah pun diumumkan pada tahun 2016. Sehingga kini belum nampak kegiatan di tapak dimulakan melainkan kerja-kerja survey yang telah siap. Soalan saya adalah apakah masalah sebenarnya yang dihadapi oleh KKR untuk memulakan kerja fizikal? Adakah bajet asal dianggarkan pada RMK 11 dulu masih mencukupi? Perlukah tambahan bajet dibuat sebelum kerja fizikal dimulakan? Bilakah proses berharga akan dilakukan? Dan saya minta status sebenar perkembangan pembinaan Jalan Kupang Bajau ini. Semakin lama dilewatkan, semakin naik kos pembinaannya nanti. Sila Gulung. Yang dipertua setelah mengatakan isu-isu rakyat seperti di atas, saya berharap pihak kementerian yang terbabit harus mengambil sikap lebih proaktif dan menyelesaikannya dengan secepat mungkin. Sememangnya isu lain memang ada, namun akan saya ketengahkan pada sidang yang akan datang. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong.